Okay, so welcome to Alam Sekitar, subjek isu dan perspektif global. So jangan salah kod MMS 303. Okay, so subjek ni sebenarnya kami share berdua, saya dengan Dr. Fauzan. Okay, so hari ni saya just masuk dulu kepada chapter 1. Nanti saya akan cuba update subjek ni punya, saya just share terus subjek ni punya CA semua. Tak apa, nanti kami akan bincang lebih lanjut pasal CA dengan semua tu penilaian dia semua tu kita akan tengok lebih lanjut lagi dah. Okay, tapi sebab sekarang ni saya nak bukan nak apa, sebab sekarang ni saya nak cuba kejar silibus dulu. Konsep saya dengan Dr. Fauzan, kita nak cuba habiskan silibus dulu awal-awal. Dan baru kita ada tengok bila kita nak buat discussion ke, buat tutorial ke, baru kita buat. Tapi kita cuba habiskan kita punya topik semua dulu. Okay? Okay. Sebab nanti data you pun jimat So saya expected minggu ke 10-11 I think dah habis semua kot saya rasa. Expected lah Kita cuba. Okay. Okay. So before I start, just share dengan you orang. Okay. So when it is obvious that the goals cannot be reached, so don't adjust the goal but we adjust the step. Okay. Contoh, you main bola kan, takkan tiang gol tu boleh alih. Kan? You tak boleh alih tiang gol. Tapi you need to think how you want to score a goal dengan ada orang kat depan-depan tu kan. Okay, so we just tengok apa method you buat. Sama juga dengan study sebenarnya. Study pun sama juga. Okay, apa goal you want to score. Okay, berapa? 3.5. CGPA 3.5. So how you want to achieve the goal? Macam mana? Belajar, cara macam mana belajar, how you belajar, and then how you look for information semua. Okay, penting Okay. So then have patience. All things are difficult because before they become easy. Okay, semua benda akan susah belum boleh buat. Contoh dulu masa kecil-kecil makan susah tak? Susah kan? It's quite difficult kan makan dulu kecil-kecil. So macam nak telan, macam nak semua ni susah lah. Okay, so bila you dah the first time dah makan, and then second time dah makan, and then you akan rasa senang. Sekali tak nak makan susah. Makan senang, tak nak makan susah. Betul dah? Okay. So we move to chapter 1. So chapter 1 global issue and sustainability So kita ada dalam, kata saya dalam 8 ataupun 9 chapter nanti kita bagi lebih lanjut. Okay. Okay, this is the outline. So the basic one, we want to know what is environmental science, what is an environmental sustainable society, and then how can environmental society grow economically, then how our ecological footprint affecting the earth. Okay, what is pollution and what we can do about it, and why we have environmental problem, kenapa kita ada, and how we can work together to solve the problem. Okay, this is the outline lah. Okay, so this is summary apa global issue yang berlaku dekat dunia sekarang ni. So kalau kita cakap pasal global issue, this not salah, Malaysia pun salah satu of the issue. Tapi dia akan ambil kira daripada semua lah Contoh ada banyak kemiskinan ke, from natural resources ke, macam mana, habis ke tak habis, dari segi ekonomi, communication macam mana, okay, and then transportation, population, okay, shelter ni tempat duduk semua penginapan. Then food supply, then energy, apa yang ada, renewable ke, non renewable ke, semua ada okay. Dan yang penting saya rasa is more to health human health. Semua kan. So, tapi kalau selain daripada sini, apa yang you rasa lagi? Okay, contoh kita zoom in Malaysia. Apa yang you rasa isu yang berlaku kat Malaysia sekarang ni? COVID is kira world punya isu lah ni. Tapi apa isu sekarang ni kita? Ada tak? Salary ke? Salary. Salary is more to economy. Kan? Dia akan masuk ke ekonomi kan? Dia sebenarnya semua ni kalau you tengok dekat picture ni, semuanya sebenarnya berkaitan sebenarnya.
Kan? Dia macam, dia semua berkaitan. Contoh sekarang dia kata, okay, we have a salary problem. Okay? Ataupun kita kata economy problem. Bila economy problem, dia tak ada duit. Bila tak ada duit, dia akan buat kerja satu lagi. Bila buat kerja satu lagi, secara tak langsung, dia pula ada masalah dengan family. Macam tu. And then, kalau dia tak kerja, dia akan buat masalah sosial pula. Dia akan pergi, cari merompak ke, anything ke. That's another problem. Dia berkait. Kan? Tapi tak tahulah, ada orang kata duit is the main problem. Betul ke? Duit boleh beli semua benda ke? Tak boleh kan? Duit boleh beli ke? Contoh sekarang ni, okay, orang tu sakit. Duit boleh beli ke? Something untuk dia tak sakit. Tak boleh kan? Cannot Tapi ada okay? duit Duit boleh bukan dapat segala-galanya. Siapa tu? Tapi kalau ada duit boleh dapat rawatan, doktor. Kalau orang miskin kan tak dapat ambil rawatan. Pergi hospital lah. Yelah, kalau tak ada duit macam nak bayar duit hospital. Gaduh. Tak ada. Tapi duit bukan segala-gala lah. Dia, you tengok I don't know you believe or not. I think in this group, I think there are also some Chinese. Kalau Chinese punya pendapat dia percaya gini tau. Sometimes orang tu kaya tapi dia tak ada lampu. Dia kaya tak ada lampu. Lampu tu dia gini tau. Lampu tu macam anak. Sometimes dia kaya tapi tak ada anak. Ada orang dia hidup sederhana tapi anak dia hidup harmoni dengan anak-anak dia. Apa nak benda tu? So kalau tanya saya, I think money is not a part of that, but not the main punya ni lah. Kan? Sebab the main is kalau kita ada satu family yang baik, and then kita ada satu rumah yang okey, saya rasa dia dah cukup dah. Orang kata duit boleh dicari okey? Tapi kesihatan ni, nyawa semua ni tak boleh Banyak mesej ni, mesej apa ni? Sekejap. Duit ni pembulah cara saja. Okay. Tak semestinya lah So kalau tanya saya, I will put money as a second lah Okay. You tak ada duit. Okay, kalau ada duit boleh ke beli petroleum kalau dah habis? You boleh beli minyak aja kereta. Tapi kalau petroleum habis macam mana? Minyak beli petroleum. Aku upah dia buat petroleum gitu. Tak boleh Okay. Okay. Ni S55771 ni siapa ni? Asal live meeting je. Okay. So, we are living in the exponential age So, tengok sekarang ni, ini adalah jumlah populasi manusia. So, dulu tengok berapa and then after, I can say lepas AD lepas Masihi Okay, populasi manusia semakin meningkat. Okay. So, expected that dalam 2010, 2100 ni, kita akan capai dalam 10 bilion. Ni expected Tapi kalau ditanya saya, lagi awal lagi kita capai ni. Sebab sekarang ni memang graf kita main naik je sekarang ni. Okay. So, I don't know about macam orang kata apa? Macam contohlah sekarang ni lah. Okay. Berapa you nak untuk family you, anak you? Berapa orang you nak? Biasanya 3 kan? 3 is quite common lah kan? Okay. So, tapi kalau kita fikir semua orang nak 5, 6, saya rasa lagi cepat And then, untuk saham negara sekarang ni, macam contoh negara Singapura sekarang ni, kan dulu dia galakkan, bukan galak, dia maxkan semua orang 2. Okay. Tapi dengan keadaan sekarang ni, sebab bila dia buat macam tu, kata apa? Dia punya ratio antara orang muda dengan orang tua ni, orang tua lagi banyak sekarang ni, tak balance. Okay. So sekarang ni, saya difahamkan diorang ni, siapa yang anak ketiga, dia tanggung. Tapi, the problem sekarang ni pula, sebab Singapura, sometimes of the rumah dia kecil-kecil je. So tak cukup pula, diorang pun tak nak dah. Cukup 2 cukup. I think same with China juga. China pun sekarang ni, dia pun digalakkan yang ketiga dah sekarang ni. Daripada galakkan yang kedua. Sekarang ni 1, digalakkan yang kedua. Okay.
So we tengok macam mana okay, berapa orang akan ni. Tapi tahu ke populasi manusia berapa orang sekarang ni? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kena tahulah. Berapa juta? 30 juta. Tahu Malaysia. 30 juta plus minus. Nanti kita tengok Sorry, saya Raja Nur Afifah. Oh. Okay. Okay, kita tengok environmental science. Apa itu environmental science? It's a study of connection in nature. Okay. Apa study berkaitan alam sekitar? Okay. So the environment is everything around us. It includes all the living and non-living things in which we interact. Maksudnya dia ada interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Okay. Contoh benda bukan hidup apa? Tahu? Benda bukan hidup. Apa dia contoh? Apa contoh benda bukan hidup? Batu. Tahu. Okay. Air. Air hidup air. Ada orang bagi tahu air itu hidup sebab dia bergerak. Hello, bukan bergerak, dia mengalir, okey. Tu. Aduh, ni asyik cakap duit je ni. Ada orang PM saya duit. Okey. Oksigen. Lagi. Banyak je benda bukan hidup ni Okey. Okey, benda hidup tahulah kan, manusia ke, and then haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan semua Okay. So we depends on the environment for air, water, food, shelter, energy and everything else. We need to stay alive and healthy. Okay. Kita perlukan satu environment yang sihat kan. Okay, semua ni. Okay. So we are part of and not apart from the rest of the nature. So kita adalah sebahagian daripada nature Okay. Kita bukan diasingkan daripada dia kan, sebab apa kita buat semuanya akan memberi kesan pada alam sekitar. Okay. Contoh dia kata, tak doktor, saya tak buang sampah. Oh ya ke, kamu tak buang sampah? Habis kamu berak tak? Ya, berak. So, sama juga. Contaminate. Contoh lah Okay. So, sebenarnya kita salah satu sebab dia macam contoh ada orang kata, okay, kita buat assignment, you pakai kertas. Secara tak langsung, sebenarnya you dah kira macam you sumbang lah untuk tebang pokok. Sebab pokok, kita buat tebang pokok untuk buat kertas. Okay kan? Tentu. Konsepnya gitulah Okay. So environmental science, interdisciplinary study on how human interact with the environment of living and non-living thing. Okay. Macam mana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan benda hidup dengan benda bukan hidup semua ni. Okay. So apa ekologi? It's a biological science that study how organism and living things interact with their environment and each other. Ni ekologi lah. Okay. So you tahu setiap satu dia ada saya akan say setiap organism dia ada fungsi dia tersendiri Contoh macam dia kata nyamuk. Nyamuk ada fungsi dia kan? Ada nyamuk? Fungsi nyamuk ada. Apa fungsi nyamuk? Gay orang. Bunuh orang. Tak tahu. Gay orang. Matikan orang. Ada macam-macam fungsi nyamuk. Nyamuk ada memainkan satu peranan juga Okay. So kalau tak ada nyamuk mungkin kita tak ada benda nak makan. Okay. Contoh Okay. Nyamuk, kalau ada nyamuk, okay, ada jentik-jentik dalam air, secara langsung larvae ikan dia makan. So kita makan ikan tu. Contohlah. Okay. Ataupun bila nyamuk tu katak makan, lepas tu kita pula makan katak. Contoh. Okay. Dia ada interaksi dan setiap satu kalau Tuhan dia cipta sebenarnya dia ada fungsi dia tersendiri Okay. Kalau contoh lebah ke apa tak ada fungsi, maknanya manusia pun tak ada fungsi Buat apa manusia? Manusia lagi mencemarkan alam sekitar. Lebah tak cemarkan. Betul tak? Okay. So spesies. Ni kalau tak tahu, siapa tak tahu ni pun susah cakap lah A group of organism with distinctive trait and for sexual reproducing organism can mate and produce fertile offspring. Okay. Maknanya dia spesies yang orang kata apa? Sama yang boleh membiak orang tu. Okay. So nak tahu manusia ni berapa spesies ni manusia ni? Manusia ada berapa spesies?
Berapa? Dua spesies manusia. Satu. Laki dan perempuan. Manusia satu je kan? Apa nama spesies manusia ni? Homo sapien. Homo sapien. Satu je kan? Ada ke Homo sapion? Ada ke? Ada. Okay. Manusia satu spesies. Okay. Contoh rimau. Rimau berapa spesies ni? Banyak. Dari masuk Banyak spesies. harimau Bengal. Ada je. Banyak kan? So, Banyak. tapi dia boleh tak dia reproduce kalau contoh dia berlainan spesies ni? Boleh tak? Contoh kita ada satu rimau kacuk dengan singa. Mungkin ke? Rimau boleh kacuk dengan singa? Boleh tak? I don't think dia boleh membiak. Sebab sistem pun dah lain dah. Okay? Okay. Tapi biasanya kalau contoh dia nak biarkan antara dia dengan dia ni, rimau dengan rhino ni, dia tak boleh biar semula jadi. Dia boleh biarkan makmal. Contohlah okay. But that is not a same species okay. Sometimes benda tu sebenarnya kalau tanya saya, betul ke benda tu? Boleh buat ke sebenarnya? Kalau bukan, not really recommended sebab we create a new species, kita tahu species jadi apa sebenarnya. Okay. Macam contoh kan, you tahu ikan flower horn kan? Tahu ikan flower horn? Yang kepala yang bonjol gitu kan, lagi bonjol lagi mahal. Sebenarnya dia spesies tu bukan original dia tak ada pun dekat laut, tasik semua tu ada ikan tu tak ada. Kalau ada sekarang ni ada orang lepaskan dia. Okay, dia create dekat lab dapat satu spesies ni. So di mana lagi tahan spesies ni, dan dia bila dia mudah membiak lagi. Betul. Sebab kalau tak silap saya dia culture antara tilapia hitam dengan something parrotfish. Okay, so the culture. Okay. Ecosystem. Okay, a set of organism interacting with another with their environment of non-metals and non-living metals and energy within a defined area or volume. Okay, dia saling berinteraksi juga antara non-living dengan living dengan energi yang ada kat sekitar sana lah, dekat laut ke, dekat tasik ke, semua Okay, so banyak contoh kat sini, dia ada interaksi antara living thing dengan tanah dekat dasar laut, dasar sungai ke, and then ada living thing interaksi dengan air, udara ni tentu. Dia ke tahu tu. Okay. Ni kalau saya simpulkan dia. So it's interacting with each other, biotic and also abiotic. Okay, kalau biotic is living thing, abiotic adalah non-living thing. Itu je. Okay, kalau A tu non, B tu living thing. Okay, semua. Okay. Bolehkah saya kata ini adalah satu ekosistem? Planet Marik ni, boleh ke? Boleh. Tak tahu. Boleh tak? Kalau ni sebagai satu ekosistem boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Saling bergantung. Boleh Sebab we have living thing, we have no living thing, we have air, we have water, everything ada. Okay. So, tapi kalau ikutkan, this is a very big ecosystem. Not a very confined, but a very big ecosystem Kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita nak tahu kan, okay, contoh, kalau kita ambil satu baldi, kita letak dekat luar rumah, kita bela nyamuk. For me, that is one ecosystem sebab ada interaksi antara benda hidup, benda mati, air tu, and then dengan air, dengan something dalam tu. Okay, it's an ecosystem tapi very small ecosystem. Tapi bila kita kata earth is very big ecosystem satu ekosistem besar. Okay, semua. Okay, so apa itu environmentalism? A social movement dedicated to protecting the earth life support system for us and for all other form of life. Okay, so maknanya salah
Ini kira macam orang lah, orang ataupun persatuan ke, association ke semua. Okay. Ni contoh adalah sukarelawan lah, senang cerita sukarelawan. So di mana dia bersihkan pantai. Okay. And then untuk apa dia bersihkan pantai? Untuk protect the earth support tentu. Okay. So ini saya kat mana ni, tahu ke? Nampak saya kat mana? Tak nampak? Nampak yang belakang tu. Yang belakang. Ha? Yang belakang tu. Yang belakang? Yang... Ni? Sekejap. Ni? Salah. Gemuk. Ni? Gemuk. Ni gemuk. Ha? Kan Yang Yang jangkung. Yang jangkung Apa eh? Jangkung tu mana? Jangkung Ni? pakai topi. Tu. Tu Yalah. I think ni ada siapa join tu kan? Ada je yang join kan? Ke tak ada Lupa Ni saya. masa COVID tak ada doktor. Ni budak asasi rasanya. Oh ni hari tu apa ni yang join tu yang wow. Okay. So we collect the sampah-sampah dekat Gembal tu, and then we kira ni macam satu sukarelawan okay. So what is an environmental sustainable society? Okay. Our life and economy depends on energy from the sun. Okay. So kebaikannya memang kita bergantung pada matahari lah. Okay. As a solar capital and on natural resources and natural services or natural capital. Okay. Provided by the earth. Apa contoh natural resources? Contoh macam apa? Water. Apa lagi? Oil, petroleum, semua ni is a natural resources Okay. Natural services macam air. Banyak nanti kita tengok air lah semua ni. Okay. So living sustainably means living of the earth natural income without depleting and degrading the natural capital that supply it. Maknanya kalau kita nak kata kelestarian ni, maknanya dia hidup tanpa dia merosakkan alam sekitar lah, senang cerita. Okay, simple, singkat dia. Okay. Dan kalau kita tengok sustainable living, ni antara biasanya kalau saintis ataupun dia akan minta, this is how we solve the problem lah. Contoh, we can reduce the CO2 dengan gunakan transport awam ataupun sharing kereta, boleh kan? Boleh juga okay. And then run full load ni biasanya kalau mesin basuh, kalau pakaian banyak baru kita cuci. Sebab bila cuci 10 helai, air macam ni juga. Bila cuci 20 helai, air yang sama juga. Deterjen yang sama juga kita gunakan kan. Maksudnya kita kurangkan kekerapan kita ni. Then use the cloth line. Okay. So tengok sekarang ni, kalau tengok dekat rumah, kalau you nak sustainable living, is better that you gunakan matahari as kita punya energy untuk keringkan baju. Tapi kalau tengok ada orang dia gunakan dryer untuk kering baju. Secara tak langsung dia dah contribute dah kepada environment kita punya environment Okay. You mungkin tak nampak, mungkin kata ni. Oh, tak kot. Okay, mungkin dekat rumah dia gunakan dryer. Rumah panas, buka aircon. Secara tak langsung dah dia dah contribute salah satu pollution dah. Okay. And then use less energy ni. Ni contoh macam apa, kalau tak ada keperluan lampu tak buka ke, everything ke. Recycle, ni standard lah Okay. Reusable drink container, design macam recycle juga. Kita gunakan botol-botol air kita ke semua. Shopping bag sama. Shorter shower ni pun satu juga kan. Mandi tak perlu menyanyi lagu. Saya nyanyi lagu buat apa? Nyanyi lagu sampai habis, baru habis mandi. Okay. Live simply ni, hidup dengan simple lah, singkat. Simple lah, simple. Dan ada cadangan juga, install LED bulb. This one dia boleh kurangkan heat. Tak langsung. Okay. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kan, dekat bandar-bandar besar sekarang banyak betul LED sekarang ni. Ni secara langsung dia dah create another pollution like visual pollution. Okay, di mana kalau malam dia terang sangat,
So some organism macam serangga ke, burung ke, so dia dah tak tahu dah hari siang dan malam ni. Susah lah ni dah. Okay. So ni contoh juga kalau kita sustain dengan tak sustain lah. Okay, biasa kalau sustain rumah, then we use the natural energy semua. Okay, so tapi bila kita tak sustain, ni yang problem mungkin jadi this one gunakan nuclear punya energy lah. Lepas tu dia ada banyak industry area, so dia dah release dia punya asap, and then secara langsung dia dah bagi kesan pada green zone semua tu, ozone zone semua tu, dan mungkin climate change lah akan menjadi berubah. So sustainability, ability of the earth barriers, natural system and human cultural system and economic to survive and to adapt to changing environmental condition efficiently. Okay, so this one lebih berkelestarian macam mana kebolehan bumi tu tampung kita punya aktiviti lah sebenarnya kita tampung aktiviti kita. Okay, kalau kita nak equal punya sustainability, maknanya sekarang ni apa yang kita gunakan satu dia akan produce satu. Tapi sekarang tak kemungkinan besar kita guna 10 dia hanya produce satu. Demi ratio sekarang ni itu yang sebabkan some of the resources dah hilang, dah depleted, dah habis semua Okay. So tengok, biasanya sustainability ni you kena ambil beberapa orang kata apa? Parameter lah. Okay. So kita tengok juga environment macam mana, society macam mana, ekonomi macam mana. Okay. So kena ambil tahu juga semua benda ni. So kalau you dah solve antara 1, 2, 3 benda ni, this is it will consider sustainability. Kalau semua macam give and take lah sana main berbincang and then you have one solution, is better. Sebenarnya kalau kita duduk kat sini pun tak bagus sebenarnya. Sini pun tak bagus. Tapi kalau boleh tiga-tiga tu dia ada related. Then panggil sustainability. Okay. Then natural capital, the natural resources and natural services that keep us and other form of live life and support our economy. Okay. The natural resources, natural services. Okay. Keep. Okay. Natural services function from nature such as purification of air, water, which support life and human economies. Okay. So tadi tu capital, dia ada natural service, natural resources. Okay, tapi this one natural service contohnya macam ni lah. Air, water. Okay, kalau resources tadi more to petroleum, more to gas, more to oil, semua tu Mineral pun satu juga mineral pun salah satu juga So mineral ni sebab kalau kita gunakan banyak sangat dia akan depleted juga, hilang, habis. Okay. Ni contoh Okay, contoh kalau yang warna biru ni adalah natural resources, we have energy, okay, we have life, biodiversity, pokok-pokok semua ke, we have land, we have soil, okay, then we have fossil fuel untuk renewable energy, we have minerals, semua ni Okay, kalau natural services adalah macam contoh air purification, climate control, UV protection, water purification, waste treatment, okay, di mana dia perlu macam orang kata apa? How they treat the water ke, the air ke supaya dia sesuai untuk guna oleh manusia Okay. Boleh tak? Faham tak? Senyap je. Faham. Faham je. Okay lah, thank you. Okay. Then kita tengok nutrient cycling. Apa itu nutrient cycling? We have carbon cycling, we have nutrient cycling, banyak lagi kan? Okay, kalau kita tengok nutrient cycling, secretion of chemical necessary for life from the very environment, mostly from soil and water, through organism and back to the environment. Okay, ni dia ada konsep macam ada decomposer semua tu bila satu organism mati, dia akan decompose, and then bacteria dia akan uptake the dead body tu, and then dia akan tukar ke energy. Okay, so last haiwan tu dia akan macam recycle recycle. Sebab tu dipanggil cycling Okay. Contoh macam ni
haiwan, dia makan pokok-pokok ni. Okey, rumput. Lepas tu dia mati. So bakteria semua dia akan uptake dia, decompose dia, jadi something like baja ke everything. And then baja tu dia akan suburkan kawasan pokok-pokok sana tu. Okey, ni dia recycle lah Okey. So kalau kita cut satu benda, contoh kita bunuh semua bakteria, dia takkan jadi sebab bila kita potong satu cycle ni, satu laluan ni, dia tak boleh complete satu cycle lah. Okey, dia complete satu cycle lah. Okay. Ni contoh sama juga kalau pokok-pokok, kalau contoh dia makan something daun-daun ke semua tu, sama juga So dia perlukan juga baja untuk dia subur lah, hidup subur. Okay. Kalau dia tak subur dan tak ada daun dah, tak ada daun ni pun mati. Okay, itu. Sama juga Okay. So yang penting dia ada bakteria untuk kompos dia. So kalau tak ada bakteria, kalau tak ada function dia ni, kalau contoh lembu ni mati saya rasa setahun, kalau tak ada bakteria setahun dia akan jadi macam lembu juga. Dia akan maintain dia punya something apa? Shape dia semua. Sebab bakteria ni yang membantu tu kompos dia kan. Okay. Kompos dia contoh dari segi apa? Isi-isi dia ke semua tu Okay. Okay, solar kita energy from the sun. Solar energy warm the planet and support photosynthesis. Ni semua orang tahu lah Okay. Ni semua tahu. So selain pada dia support dekat plant, dia juga support for phytoplankton kan. So pengeluar utama O2 yang terbesar adalah di laut oleh phytoplankton. Okay, phytoplankton. Okay. Sustainable society tengok. How can environmental sustainable society grow economically? So tengok, kalau dia ada social, environment, economic, so yang penting kalau tiga ni berinteraksi ni, dia akan jadi sustainable. Okay. Sekarang ni semua saintis dia nak cari kolom ni saja. Yang ni semua dia tak nak Dia tak nak. Okay. Contoh kalau environment versus economy, okay, sometimes dia tak sustain pun dia. Okay. So tapi kadang-kadang saya nampak bila benda, kadang-kadang environment ni biasanya bergaduh dengan ekonomi kan. Contoh orang ekonomi kata, saya nak buat rumah kat sini untuk buat something kedai untuk tingkatkan sumber ekonomi semua orang. Tapi orang environment akan kata, tak boleh, sini kawasan hijau, you kena maintain dia. Betul. Dan dia akan pakai pula, kalau ekonomi ni katalah, kalau kita tak buat sini, secara tak langsung, masalah sosial akan meningkat. Betul tak? Tapi, bila fikir balik, bila masalah sosial meningkat, secara tak langsung, dia akan bagi kesan pada environment. Contoh, lagi ramai orang, dia akan, satu environment akan lagi rosak lah. Okay, konsep macam ni. Sekarang ni dekat rumah you orang, okay, sekarang ni dulu duduk 3 orang, berapa banyak sampah you produce satu hari? Mungkin 1 bag per hari. Tapi bila duduk 6-7 orang, berapa banyak sampah you produce? Takkan sama, mesti lebih kan? Jadi orang kata, pollution ni berkaitan langsung dengan populasi manusia. Okay, bila manusia meningkat, populasi manusia meningkat, sampah juga meningkat. Okay. So ni cabaran macam ni kita nak wujudkan satu kawasan yang sustainable macam ni. Okay. Maknanya dia perlukan yang betul-betul pembincangan antara sosial, environment dengan ekonomi. Okay. Okay. So sebenarnya UN Nations sebenarnya dia dah ada set dah untuk sustainable goal ni Okay. Di mana macam mana kita nak hidup dengan sustain lestari ni. Okay. So dia ada gariskan dalam 17 panduan ni dalam tu ada banyak lagi Okay, macam contoh di kalau UMT ni biasanya kita cerita pasal life below water ni. This one lebih pada macam sumber perikanan lah. Untuk macam mana kita nak sustainkan kita punya sumber perikanan untuk digunakan pada masa akan datang. Okay. Dan climate action ni macam mana kita nak prevent bumi kita daripada semakin panas ke, supaya bila semakin panas laut akan meningkat. Dia akan tenggelamkan bandar-bandar lain tentu. Okey. Okey. Banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan dia banyak lagi, dalam tu dia ada sub lagi Clean water and sanitation, dalam tu ada sub lagi. Okey.
So dia cater for masalah ekonomi, masalah sekitar dan juga masalah sosial. Semua Okay. Sosialnya contoh macam ni lah. Quality education, gender, good health and well-being, semua ni Kalau economic more to like decent work, industry, semua ni. Okay. Society can become more environmental sustainable through economic development dedicated to improving the quality of life for everyone without degrading the earth life support system. Okay, so kita boleh claim yang kita ni sustain dengan syarat apa pembangunan kita buat dia tak merosakkan alam sekitar ataupun dia tak merosakkan fungsi alam sekitar tu. Okay, so normally they were using political economic system to discourage environmental harmful sustainable form of economic growth that degrade natural capital, okay, and to encourage environmental beneficial and sustainable form of economic development that help sustain natural capital. Okay, so biasanya dia akan gunakan macam sebelum dia buat satu aktiviti, sebenarnya dia dah kena consult dah orang environment macam mana, okay, supaya dia takkan berlaku apa-apa kesan jangka panjang lepas tu. Okay, saya bagi contoh satu macam contoh airport dekat Kuala Terengganu ni. Okay, so okay, dia buat airport dia untuk support dia punya ekonomik dekat Kuala Terengganu. Tapi macam mana dengan kawasan environment kita? Tanah terhakis, pantai terhakis. Okay, so kita nampak je pantai terhakis ni, oh simple saja. Dia hakis, lepas tu kita tambah je. Tapi dia kena fikir satu benda bila dia terhakis, okay, we have few problem. Okay, antara masalah adalah satu, mungkin tanah orang tu yang duduk tepi pantai terhakis. So bila tanah terhakis, dia takkan dapat balik tanah dia. Okay, insurans pun dia takkan tanggung benda tu. So last, because it's bencana alam, dia kata bencana alam, so dia takkan dapat balik. Okay, and then bila kita buat something structure macam ni, kemungkinan besar arus dah jadi kuat, so ikan mungkin dia tak ada kat sana dah. So tak langsung fisheries pun akan terjejas lah. Konsep dia macam tu Okay. Okay. Ni kalau kita tengok comparison of developed and developing country So macam mana dia punya global outlook dia, kalau population biasanya yang dekat developing country banyak compare dengan developed country, and then population growth-nya biasanya kalau dekat negara membangun ni biasanya tinggi compare negara maju. Okay, wealth and income biasanya negara maju tinggi. Okay, resource use dia lagi banyak compare dengan negara membangun. Pollution negara negara membangun lagi banyak produce. Okay, so bila dia produce ni, okay, some of negara memang dia dah ambil action untuk like dia enhance imunitas semula semua Sometimes kita tengok memang dia banyak waste dia produce tapi dia proper, orang kata proper manage dia punya waste. Okay, macam dulu saya dekat France dekat France tu, okay, dekat luar tu memang dia ada tong sampah dia untuk buang sampah semua tu. So kalau sampah kita tu tiba-tiba bocor, betul okay, of course air semua terkeluar kat sana Then the next day semua orang duduk kat flat tu, kami duduk flat akan dapat satu surat daripada dia punya majlis daerah dia dah. Okay, so antaranya dia kata dia bagi warning dulu, and then kalau 3 kali warning dia naikkan tax untuk kutip sampah tu. So dekat France ni setiap rumah setiap ni dia punya bayaran tax untuk dikutip sampah tu lain ada yang mahal ada yang murah So kalau saya tanya kawan saya, dia kata sebenarnya flat you ni dah kira mahal lah ni, mesti banyak kali buat salah. Okay, yes. Okay, sebab tu dia akan, sebab dia tak tahu tu sampah siapa So kalau satu rumah dia tahu, okay, ni rumah dia. Dia terus bagi warning, bagi everything. Tapi bila satu flat ni semua orang dapat walaupun tak buat. Okay, itulah. Then kalau you nak senang beza kan, pollution ni biasanya negara kita, Malaysia sebagai negara membangun okay. Kalau you masih ingat masa kat Kuala Terengganu itu dekat kita ni sampah kita biasanya macam mana? Tong sampah 2, tapi sampah kat bawah tu banyak.
Betul tak? And then banyak pula haiwan pergi makan, contoh lembu ke kambing ke pergi makan. Tapi kalau you pergi negara maju, contoh paling dekat kita Singapura ataupun kalau tengok dalam TV kan, dia tak ada masalah haiwan ternakan pergi makan sampah, tak ada. Sebab dia memang well manage sampah dia, walaupun dia banyak tapi dia well manage. Perbandingan kita. So saya tak tahu you pernah nampak tak, ada orang dia just ambil satu baldi, pergi sana tuang je. So quite not really good lah. Okay. So this one resources, some resource are renewable, okay, yang dia boleh diperbaharui. Apa contoh air, wind, surface water boleh, fertile soil, okay, wild edible plant, semua boleh boleh di kita semula ataupun this one. Tapi kalau contoh pokok balak, adakah pokok balak tu adalah renewable resources? Pokok balak. Pokok balak. Adakah dia salah satu renewable resources? Siapa dalam ni? Siapa boleh jawab? Renewable. Siapa? Tak tahu. Tapi ambil maksud. Okay, but some scientists they say that pokok balak adalah orang kata apa? Is a renewable resources because dia boleh tumbuh. Tapi adakah bila kita tebang satu, orang tanam satu? Tak. Okay, sebenarnya renewable resources ni, so ada yang tak masuk dalam renewable resources. Contoh macam balak ni, okay, someone dia memang say is a renewable, someone dia kata tak. Sebab kita harvest lagi banyak daripada dia tumbuh. Sebab dia akan habis benda ni. Faham tak? Kalau air mungkin tak habis kot, sebab air kita guna-guna dia tak habis. Tapi kalau pokok-pokok semua dia akan habis kan, one day. Okay. Sama jugalah macam dulu apa dekat yang apa negara tu yang ada kepala alien tu. Okay. So dulu dia macam banyak pokok-pokok, and then bila orang dia nak buat something, rumah semua, dia tebang semua pokok-pokok sampai dia tak sempat tumbuh, tiba-tiba tanah tu jadi kata macam jadi gersang. Gersang. Okay. So kita tahu juga bila tak ada pokok-pokok ni secara langsung, okay, suhu dekat bawah tu dia akan meningkat lah. So bila suhu meningkat, sampai plant memang dia tak akan tumbuh lah. Okay. Tentu. Okay. Then solar energy is called a perpetual resource because it's renewable continuously. Sentiasa diperbarui solar energy ni. Okay. Sebenarnya banyak kita boleh explore dengan solar energy tapi orang tak buat. Okay. Ni contoh okay, apa renewable resources yang ada semua ni. Dan macam mana dia bagi kesan lah. Contoh. Okay. Contoh, okay, kita ada renewable resources, air. Tapi kita ada pollution. Okay. So ikan pun tengok, ikan sebenarnya is a renewable resources, ikan ni. Kan? Fisheries is a renewable. Tapi kalau cara kita guna tu macam over fishing semua tu yang bagi masalah sebab sometimes dia tak sempat reproduce, kita dah tangkap. Okay. Then we have global warming, soil erosion ni bila ada global warming atau secara langsung samudra plant tak boleh hidup, and then orang tebangkan pokok ni untuk buat benda lain, secara langsung sini akan jadi soil erosion, hakisan tanah pula. Okay. So bila hakisan tanah apa jadi? Dia akan decrease wildlife habitat. Okay, dan some of species akan extinct. Okay. Okay. So some resources are not renewable. Okay. Contoh macam coal, oil, minerals. Okay. Semua ni memang dia tak boleh diperbaharui. Maksudnya dia ada something amount yang kita guna sampai habis. Okay. Contoh macam minyak, petroleum semua sama juga. Okay. Dia tak
Walaupun dia diproduce tapi dia tak sempat diproduce sampai apa untuk kita guna. Gitu. Faham tak? Tak faham lah ni. Kalau faham saya nak tutup kelas ni. Ha? Kalau faham saya nak tutup dah ni. Lama pun nanti Alia Maisara ni siapa lah? Mazni. Ada siapa dapat kontak Mazni ke? Aku pun dah pening dah.